Hai semua, salam sejahtera kepada Dr. Amiruddin dan juga semua rakan-rakan saya. Nama saya Yi Chan Hong. Saya merupakan pelajar ISMP Reka Bentuk dan Teknologi dan sekarang saya pelajar semester 7 di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya membuat video pada hari ini kerana ingin membuat tujuan pembentangan latihan industri saya bagi program penyediaan pengalaman pekerjaan, iaitu yang di pensyarah ni adalah Dr. Muhammad Amiruddin bin Ismail. Okey, pada pengetahuan anda semua, saya telah membuat latihan industri di nama syarikat ni adalah Industrial Quality Management Sendirian Berhad. Okey, baiklah kawan-kawan. Kita lihat pada slide seterusnya. Untuk pengetahuan kalian, syarikat Industrial Quality Management ni dia terletak di Lot 19, Jalan Jelutong, Potong City, Tanjung Malim, Perak. Untuk pengetahuan anda semua, di Tanjung Malim dia terdapat dua lot, iaitu lot 12 dan juga lot 19. Saya membuat latihan industri di lot 19. Okey, untuk jenis industri bagi syarikat Industrial Quality Management ni, dia merupakan pengeluar logam automotif dan juga pembekal kepada pihak kilang penghasilan kereta seperti kilang Proton dan Pedua bagi di tempat Tanjung Malim lah ya. Okey, untuk bilangan pekerja pula terdapatlah anggaran dalam agak-agak 100 orang bilangan pekerja, iaitu terdiri daripada warga negara orang Malaysia dan juga warga asing seperti warga Myanmar dan warga Bangla. Itu adalah untuk bilangan pekerja. Okey, kita lihat yang seterusnya adalah waktu operasi, iaitu waktu kerja. Okey, untuk pengetahuan anda semua, waktu operasi bagi syarikat Industrial Quality Management iaitu pada hari Isnin hingga ke Jumaat, iaitu pada pukul 8 pagi sehingga ke 5 petang. Okey. Dan untuk Sabtu pula dia separuh cuti dan hari Ahad dia cuti sepenuhnya. Okey, untuk pengetahuan kalian, saya perlu sampai ke syarikat tersebut pada waktu pukul 7.45 pagi. Kerana sebelum bermulanya kita bekerja, dia akan ada satu sesi, iaitu sesi senaman pagi ataupun panggil Tai Show, ya. Okey, dan untuk waktu rehat pula dia terbahagi kepada dua, iaitu yang rehat pertama panggil tea time. Rehat tea time iaitu pada pukul 10 pagi sehingga ke 10 suku, 10.15 pagi. Okey, itu panggil rehat tea time atau rehat coffee time lah. Dan untuk yang pukul 1 sehingga pukul 2 pula tengah hari, itu ialah lunch time, iaitu untuk rehat makan nasi. Okey, bagi yang beragama Islam, jadi mereka pun diberikan peluang masa untuk mereka menjalankan waktu ibadat solat mereka. Itu yang untuk bagi Muslim lah. Okay, kita lihat logo dan visi syarikat pula. Untuk pengetahuan anda semua, inilah logo syarikat yang terdapat tulis QIQM dan www.iqmsb.com. Itu logo dia. Okey, visi syarikat adalah untuk menjadi pengeluar komponen automotif yang progresif dan juga dinamik yang terkenal di rantau ini. Okey, misi syarikat pula untuk dikenali dan diakui sebagai pengeluar reka bentuk asli komponen automotif yang terkemuka dan yang menekankan pada inovasi dan juga daya saing.
Okey. Dan untuk pengetahuan anda semua, inilah pelanggan-pelanggan ataupun syarikat-syarikat yang berurusan dengan pihak syarikat yang saya membuat latihan industri, iaitu contohnya kilang Proton, kilang Produa, kilang Honda. Untuk pengetahuan anda semua, contoh di negara Malaysia, negara kita, di mana yang terdapat kilang penghasilan kereta, maka di berdekatan situ-situ juga akan adanya syarikat IQMSB ini, kerana dia akan membekalkan segala komponen-komponen dan segala keperluan dalam badan-badan kereta, dan dia akan hantarkan kepada kilang yang menghasilkan pengeluaran kereta. Okey. Seterusnya adalah struktur pengurusan syarikat. Okey, untuk pengetahuan anda semua, pengarah urusan syarikat ini diuruskan oleh Encik Muhammad Fitri bin Mat Aris. Okey, itu pengarah urusan dia. Okey, timbalan pengurus adalah Encik Muhammad Izwan bin Muhammad Sobri. Okey, dia punya pengurus sumber manusia ialah Cik Zurifah binti Zulkifli. Okey, ketua penyelia adalah Encik Syafiq. Encik Johari adalah supervisor bagi bahagian line assembly pemasang handbrake kereta. Okey, Encik Ashraf pula ialah pembantu supervisor bahagian injection molding. Okey, Encik Syaruyuddin pula pembantu supervisor dan juga supervisor line stamping. Okey, pembantu supervisor tu adalah dia Encik Syaruyuddin ni pembantu kepada Encik Syafiq lah. Dia pembantu dia. Okey. Dan last sekali adalah Encik Muhammad Atta, iaitu supervisor di bahagian line welding. Okey, untuk pengetahuan kalian, antara produk-produk yang merupakan keluaran yang dihasilkan oleh pihak syarikat IQMSB ni, iaitu Industrial Quality Management Sdn Bhd ini adalah dia menghasilkan handbrake, menghasilkan pemeriksa pintu, menghasilkan segala komponen-komponen kereta, dari segi besi dan juga plastik. Di mana besi biasanya yang stamping, betul, untuk plastik pula untuk injection molding, untuk welding. Itulah antara contoh-contoh produk keluaran syarikat tersebut. Okey. Untuk pengetahuan kalian, sepanjang saya menjalani latihan industri, iaitu kerana program ini meminta pelajar ni perlu membuat latihan industri sebanyak 70 jam. Jadi 70 jam dianggarkan kepada 2 minggu. Jadi sepanjang tempoh 2 minggu, saya telah membuat menjalani latihan, di mana saya dibantu oleh ketua supervisor, iaitu Encik Syafiq. Dialah membawa saya untuk mengenali kawasan sekitar kilang tersebut, dan dia membawa saya ke bahagian proses-proses, memperkenalkan line-line tersebut, bahagian-bahagian yang seperti stamping, welding, injection molding, dan dia terangkan apa yang perlu buat, apa yang perkara yang harus setiap hari dioperasikan di kilang tersebut. Contohnya pada pintu masuk akan disediakan tempat untuk menerima stok-stok bekalan bahan, stok-stok bahan yang diperlukan, diminta oleh pihak syarikat pelanggan kepada syarikat ni, IQMSB ni. Setelah itu, setelah memeriksa berpuas hati semua, maka stok-stok tersebut akan dipaskan, dihantarkan kepada
bahagian yang terlibat dengan bekalan-bekalan stok tersebut. Contohnya kalau bahagian besi akan dihantarkan bahagian welding ke atau bahagian stampling ke. Okay, untuk stok-stok yang berupakan plastik akan dihantarkan ke bahagian injection molding untuk sebagai membuat hasil pengeluaran bentuk yang diingini oleh pihak syarikat tersebut, pengeluar kereta tersebut lah. Okey, sepanjang saya menjalani latihan, antaranya saya mendapati penyataan masalah yang terdapat pada syarikat kilang tersebut, berdasarkan pada pemerhatian saya, di mana terdapat mesin-mesin yang telah rosak, dan ia terletak di dalam kawasan kilang, tempat pemprosesan kilang tersebut, dan waktu terjadi semasa waktu beroperasi, dan pekerja yang terlibat dengan masalah tersebut iaitu pekerja yang mengenalikan mesin tersebut. Faktor-faktor masalah tersebut boleh terjadi kerana faktor pertama, mesin tersebut telah digunakan dengan waktu yang lama, jadi dia pun telah berusia. Itu yang pertama. Yang kedua pula, mesin tersebut dimiliki secara second hand. Dan setelah saya menjumpa masalah dan saya pun telah dengar pekerja-pekerja ceritakan masalah dia di kilang tersebut, jadi saya telah pun berbincang dengan dia punya pekerja sekali. Jadi inilah antara cadangan penyelesaian masalah bagi pendapat saya dan pandangan saya lah. Jadi bagi mengatasi mesin yang telah rosak, pihak syarikat membuat keputusan untuk pertama, mengambil pekerja yang betul-betul berilmu, berkemahiran dalam bab pengendalian mesin, agar sambil dia bekerja, sambil tu dia dapat mengendalikan mesin-mesin tersebut, agar setiap operasi waktu kerja dapat dijalankan dengan baik. Dan juga bagi pekerja yang tiada berkemahiran, tu faktor kedua pula. Syarikat ni juga dia sangat membantu kepada orang-orang di luar sana yang tiada kerja. Jadi syarikat tersebut akan bantu mengambil kerja, memberikan mereka kerja, dan memberikan mereka peluang juga untuk mengajar cara-cara mengendalikan mesin, cara-cara untuk membaiki mesin, cara-cara untuk membersihkan, menjaga dengan baik mesin tersebut. Jadi kalau mereka yang pekerja yang tak ada berkemahiran terhadap pengendalian mesin tersebut, tapi dia minat untuk belajar, dia sudi belajar, maka akan ada pekerja yang mahir, yang mempunyai ilmu yang dalam terhadap mesin tersebut. Mereka akan ajar kepada yang pekerja yang baru nak belajar, yang berminat. Jadi dengan cara ini, pihak syarikat dapat menjimatkan kos contohnya daripada mengupah orang tukang baiki daripada di luar sana, dan akan datang membaiki mesin-mesin tersebut dan memerlukan kos. Jadi dengan cara ini, setelah pekerja dia pun mahir dalam pembaikian ke pengendalian mesin tersebut, jadi mereka akan membaiki secara sendirilah. Itu perkara pertama lah, akan dapat jimatkan kos. Melainkan mesin itu rosak, dan bahagian rosak adalah di luar bidang dan kawalan oleh pekerja tersebut, barulah pihak syarikat akan memanggil lah siapa yang pakar terhadap masalah yang mesin rosak tersebut lah. Itu contohnya. Jadi pekerja yang berkemahiran diutamakan, dan juga pekerja yang tiada pengalaman tapi berminat hendak bekerja pun akan diberikan keutamaan. Inilah satu-satunya kebaikan bekerja di syarikat IQ MSB. Kerananya di dalam
dalam kawasan yang agak kondusif. Pekerja dia semua agak ceria, gembira. Jadi tiada suasana yang tekanan, tiada yang perkara sedih, semua tiada. Jadi itulah pengalaman saya semasa membuat latihan industri. Saya mendapati semua ni bergembira. Pekerja, pihak pentadbiran dan semualah, sesiapa terlibat dalam pekerjaan dalam kilang tersebut, semua akan gembira. Semua bergembira, tiada masalah. Jadi oleh kerana semua pekerja, pihak syarikat menjaga kebajikan mereka. Terutamanya untuk yang pekerja seperti warga asing, pihak syarikat menyediakan asrama untuk mereka, dan pihak syarikat selalu membelikan makanan kepada mereka. Itu bab-bab makanan akan diuruskan oleh pentadbir lah. Pihak pentadbir, pengurusan tu akan menguruskan kehidupan dari segi makanan dan minuman pekerja warga asing. Sebab itu yang saya nampak lah. Okey, untuk penyelesaian masalah yang saya cerita tadi, di mana untuk diceritakan untuk hubung kait teori yang telah dipelajari dan teknik yang telah dipelajari, di mana saya pada semester yang sebelumnya saya telah membelajar subjek teknologi bahan, di mana subjek tersebut hanya ditunjukkan di kuliah, di dalam kuliah secara teori dan dalam slide. Jadi setelah saya membuat latihan industri di kilang tersebut, maka apa yang saya telah mempelajari dalam slide tersebut telah membuatkan saya membuka mata, membuka minda, kerana saya dapat melihat mesin yang sebetul-betul, yang benar-benar, dan saya dapat lihat cara operasi, bagaimana dari permulaan dia, penghasilan dia, sampailah penghasilan produk yang sempurna. Itulah yang saya boleh ceritakan yang saya nampak. Jadi pada pandangan saya, membuat latihan industri di syarikat ini amatlah berbaloi, kerana kami juga telah diajar hanya secara teori, iaitu injection molding, welding, handbrake, stamping. Itu contoh secara teori di kuliah. Tapi di kilang ini kami dapat melihat keempat-empat operasi ini, keempat-empat subjek ini dibuat di depan mata secara praktikal, secara amali. Itulah yang kebaikannya lah yang saya nampak semasa saya membuat latihan industri di IQMSB ini. Okey, baiklah. Untuk penerangan situasi yang setelah penyelesaian, maka ni kerja yang sebelum ini akan diteruskan lah setelah mesin-mesin tersebut telah siap dibaiki dan siap diuji, dan setelah memastikan mesin tersebut betul-betul boleh berfungsi dengan baik, maka kerja operasi akan diteruskan dan kembali seperti biasa. Okey, untuk cadangan penambahbaikan pada masa yang akan datang terhadap penyelesaian masalah tersebut, setelah saya berbincang dengan pekerja di IQMSB ini, saya dan pihak syarikat mendapati pandangan kami yang sama dan idea kami yang sama, di mana saya sangat setuju dengan keputusan syarikat yang mengambil keputusan untuk mengupah pekerja yang mempunyai kemahiran dan sangat pakar dalam membaiki mesin, dan juga yang hendak dikendalikan agar menjimatkan kos. Itu perkara pertama. Okey, dalam tempoh servis jadual, di mana dalam satu bulanan akan ada disediakan jadual, dan ikut jadual yang disediakan, pekerja yang pakar berkemahiran akan membuat servis, akan membaiki mesin-mesin tersebut agar mesin tersebut dapat dioperasikan, digunakan dengan memuaskan, dengan baik dan juga lancar sepanjang waktu kerja dan waktu
operasi pemprosesan ya mesin tersebut. Itu yang faktor pertama saya setuju. Dan kedua juga, saya juga setuju dengan pihak syarikat sekali lagi dalam memberikan peluang pekerjaan kepada sesiapa yang ingin bekerja tapi tiada pengalaman dan tiada kemahiran. Dengan cara ini, pihak syarikat secara tidak langsung telah membantu negara Malaysia untuk mengurangkan bilangan penganggur-penganggur di Malaysia dengan memberikan latihan, dengan memberikan praktikal amali kepada pekerja-pekerja yang tiada kemahiran tapi ingin bekerja, agar mereka dapat kemahiran dan juga dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan juga dapat menambahkan nilai mereka sekiranya mereka memilih untuk kerja di tempat kerja yang lagi yang barulah. Itu dia. Okey, sebagai kesimpulan, di dalam kawasan pemprosesan kilang tersebut, terdapat mesin dan bahan-bahan yang sama, iaitu sama juga seperti dalam subjek teknologi bahan, yang menunjukkan gambaran yang lebih jelas dan juga lebih faham daripada pengajaran secara teori di dalam bilik kuliah pembelajaran. Itu satu. Dan juga saya telah diberi peluang untuk melihat, merasai dan juga mencuba menggunakan mesin-mesin tersebut dengan tangan di sendiri, melihat dengan mata sendiri, dengar telinga sendiri, dengan lebih jelas dan lebih dekat. Ia juga akan menjadikan saya sebagai satu penambahan ilmu, pengetahuan dan juga memperoleh pengalaman di dalam industri ini. Okey, itu saja pembentangan saya bagi latihan industri. Saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Maibuddin dan juga rakan-rakan saya. Terima kasih kepada doktor kerana atas tunjuk ajarnya dan atas segala-gala nasihat yang diberikan. Terima kasih Dr. Maibuddin. Dan juga terima kasih kawan-kawan, rakan-rakan, sahabat-sahabat saya yang melihat video ini, pembentangan ini, dan juga yang telah secara langsung dan tidak langsung telah membantu saya untuk menjayakan dan menyiapkan tugasan program penyeliaan pekerjaan. Dan tidak juga dilupakan, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli keluarga saya kerana atas sokongan moral mereka, atas galakan mereka, maka saya dapat menyiapkan latihan industri dengan jaya, dengan lancar. Okay, akhir sekali, terima kasih semua. Bye bye. Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye.